Fabi ayyi ala'i rabbika. Itu yang surah Rahman tu, rabbikuma. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat yang mana satukah di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu ragu-ragukan. Kalau kita nak kira nikmat Allah ni, nak kira nikmat Allah tak boleh kira. Nak kira nikmat Allah, wa in tuhsu, dan kalau kamu nak wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kamu nak mengira nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tak dapat mengira. Nak kira pun tak boleh, tuan-tuan. Bukan nak cakap nak bersyukur, kita boleh tak bersyukur sepenuhnya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Memang mustahil, ulama cakap. Kamu tak dapat bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Nak kira pun tak boleh, apa lagi nak bersyukur. Nak kira apa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hirup oksigen. Sekarang ni udara sedap saja. Baru-baru ni bila Covid je baru orang tahu betapa mahalnya. Ada negara-negara yang kena betapa mahalnya oksigen. Mereka kena beli. Sekarang ni cuma je. Setiap second kita bernafas. Ini aja nak kira je boleh terbayar tak? Oksigen ni kita nak kira. Belum lagi mata kita. Setiap mata. Bagaimana orang tak boleh melihat? Bayangkan tuan, bangun pagi je gelap je hidup dia. Bagaimana pula orang tak boleh mendengar? Orang semua berbual. Bayangkan kita tak boleh melihat dan tak boleh mendengar. Macam mana hidup kita tu? Saya tak boleh bayangkan. Kalau kita bangun pagi dia gelap je hidup aku. Ya Allah, hati kita macam tak boleh bayangkan. Ada telinga tapi tak boleh mendengar orang cakap. Sana semua cakap, tak boleh mendengar apa orang cakap. Macam mana? Itu bukan nikmat ke? Mata ni, telinga ni bukan nikmat. Atau bisu, semua nikmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada setengah orang yang itu supaya yang dapat nikmat ni, bila kita rasa nikmat ni bila benda tu dah tak ada. Nikmat ni bila kita rasa benda tu nikmat, bila benda tu tak ada barulah. Sekarang surau dibuka, orang tak rasa nikmat solat di surau. Bila tutup aja nangis. Pergi ke surau timur, sedihlah untuk solat Israel. Sudahlah kan. Bila buka sama je. Bila dia halang je, tak dapat rasa je, barulah hilang nikmat tu. Kita sujud okey, tapi seorang ni tak sujud sudah. Bukan refer kepada dia ni refer kepada orang lain lah tak dapat sujud tu. Tak dapat sujud. Kita rasa tak ada senang aja nak macam tak ada nikmat dah. Kita sekarang ni boleh sujud setiap masa, every now and then kita boleh sujud, betul tak? Aku nak sujud, solat sekejap sujud, kita boleh buat. Tapi kalau tak dapat sujud tu bagaimana? Kalau dapat dia akan, kalau bayar apa, kalau ada operation 10,000 nak tak? Boleh sujud. Jangan cakap 10,000. Dia cakap aku akan buat juga untuk nak sujud. Tengok. Kadang kita yang boleh sujud ni, tak ada, cepat je sujud. Sujud cepat. Kalau kita boleh sujud betul-betul, kita akan sujud. Jadi bila benda tu hilang aja, nikmat tu hilang aja, barulah kita rasa apa saja nikmat dah. Apa saja nikmat, macam mana kita nak rasa nikmat itu. Dia irony dia yang sakit hati kita bila kita tahu benda tu nikmat, bila benda tu tak ada. Sekarang antum mungkin ada ibu bapa yang masih hidup, mak, ayah. Kalau dah meninggal baru tahu nikmatnya ada mak. Sekarang rasa tak? Kalau sekarang ada mak, rasa tak nikmat dia? Tak ada. Pasal apa? Tak telefon pun mak. Telefon pun seminggu sekali telefon mak. Padahal handphone tengok hari-hari. Tak boleh ke telefon mak hari-hari? Jangan tanya tuan-tuan, tak boleh ke telefon mak hari-hari? Mak kita kalau hari-hari kita telefon, Allah gembira dia. Yang berbual dengan dia lama, hari-hari boleh telefon. Tapi tak ada, seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Dia akan buang sudahlah handphone tu. Hari-hari besok gini handphone. Mak pun tak boleh telefon. Apa salahnya kita tetap bagi telefon mak dulu? Kalau kita tak rasa nikmat,
nikmat ada ibu, ada ayah, ada itu, kita tak telefon kita punya mak, kita tak rasa nikmat. Bila dah tak ada baru nak menangis lah, baru nak sedih lah, tak ada mak lah, sedih lah, nak telefon mak lah, nak jumpa. Kadang mak dah meninggal baru nak balik kampung, nak tengok mak lah. Sekarang boleh tengok mak aja tak nak. Tak, nanti pop meninggal. Ibu meninggal. Oh, terus naik flight terus balik. Berapa ratus berapa itu. Nak tengok muka mak lah, buka. Dah kapan pun suruh buka lah. Kalau saya jadi tukar tarbiah sapak dia gitu. Mak masih hidup tak datang. Mak dah mati baru nak suruh buka, buat susah orang aja. Orang dah ikat semua. Kalau nak buka muka. Mak masih hidup kenapa tak datang? Pasal apa? Tak rasa nikmat. Bila dah tak ada baru menangis minggu. Ada satu berita ni, mak dia menangis terus. Baru orang dia okey, keluarga baru saya dapat. Sekarang ni terus murung. Terus pergi hospital mental. Sebab dia apa? Mak dia meninggal dia macam tak boleh accept. Tak boleh. Macam mana sampai saya pun terfikir macam mana seorang ni mak meninggal dia tak boleh accept begini. Sampai murung terus. Murung lepas tu tak boleh pergi dia lah. Sekarang isteri dia jual kuih dia. Anak game orang. Dia di college, itu dia minta bantuan untuk kalau tuan-tuan nak bagi bantuan boleh juga. Untuk beli laptop. Dia masuk college Uniza nak perlukan laptop. Ambil kos diploma ke tak ada duit. Isteri hanya kerja jual kuih je. Suami dah murung. Tak boleh buat apa-apa. Nanti kena. Kematian dia, ini saya pertama kali ada dengar. Kematian dia terus boleh murung terus. Sedih sangat dengan kematian mak. Memang sedih bila dengan kematian ni. Sedih sangat. Ada orang tak boleh terima. Jadi semasa dia ada, inilah nikmat yang terbesar. Nikmat banyaklah kalau kita nak anggap. Sebab itu nikmat ni semua, mana satu yang kamu ragu-ragukan, ini bukan nikmat daripada Tuhan. Kalau kita nak kata ini bukan nikmat daripada Tuhan, daripada mana nikmat ni yang kamu dapat? Semua dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Inilah hadza nadhirun minan nudhuril ula. Tengok tuan-tuan, terjemahan pun bodoh biasa. Kalau saya ingat kalau kita ada 10 terjemahan dalam bahasa Melayu, 10 terjemahan kita akan pening juga. Awak punya terjemahan lain, awak punya terjemahan lain, awak punya terjemahan lain, awak punya terjemahan lain, semua bahaya juga. Banyak, terlalu banyak terjemahan. Kita tengok Indonesia punya hadza nadhirun minan nudhuril ula. Ini Muhammad. Ini Muhammad adalah pemberi peringatan di antara pemberi peringatan yang telah lalu. Itu Indonesia. Kalau Malaysia pula, ini Al-Quran. Al-Quran inilah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu. Tengok. Dua Jadi macam mana nak ikut? Asal pilih satu, pilih yang dua-dua. Kan tafsir. Kalau ada 10 pun kita ambil je 10. Kan luas. Dalam tafsir ni luas. Kalau ada pun satu cakap kalau saya nak tafsiran, hadza nadhirun. Nadhir ni boleh berarti Nabi Muhammad. Nadhir pun boleh berarti Al-Quran. Salah tak? Tak salah. Dua-dua pemberi peringatan. Al-Quran pun memberi peringatan, Nabi Muhammad SAW pun memberi peringatan. Kalau kita ambil satu je, rugi ya kita. Ini jadi boleh. Ayat Quran ni satu ayat Quran, pada dia sampai ada 10 tafsiran. Tapi yang penat tu kita, kenapa aku punya lain, aku punya lain, kau punya lain, aku punya lain. Ini dia tak belajar usul tafsir. Kena belajar usul tafsir sebab kita baca Al-Quran. Jadi biasa ulama berbeza pendapat dalam tafsiran dia. Terjemahan ni adalah dia ambil daripada tafsir. Dia tak boleh terjemah macam itu saja. Kecuali dia macam tafsir ringkas lah. Tafsir ringkas. Terjemahan ni macam tafsir ringkas. Jadi juga hadza nadhir. Kalau yang pendapat pertama,
ini iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi peringatan. Nadhir ni adalah orang yang memberi peringatan, tak cantik, pemberi amaran. Yang cantiknya adalah pemberi amaran. Peringatan ni macam reminder. Surat reminder lain tak dengan surat amaran. Warning punya surat dengan reminder punya surat lain tak? Reminder dia ada, this is a gentle reminder. Allah, gentle pula kan. Okey lah, nanti aku bayar lah. Amaran macam mana? Kalau tak bayar minggu ni, kita potong. Aduh, ya, ini melompat kita kan. Okay, itu amaran lain sikit tuan-tuan. Amaran dia ada unsur yang menakutkan. Kalau kita bagi peringatan tak apa. Tapi amaran bila kita bagi warning aja, warning itu ada unsur yang menakutkan seseorang itu. Jangan mandi di sini. Itu itu peringatannya. Jangan mandi di sini. Jangan mandi di sini. Ramai yang lemas. Ada wire kepada itu. Ini menakutkan orang. Menakutkan orang. Ini Nadhir itu pemberi amaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi amaran. Warning datang kepada orang Quraisy ni untuk memberi warning kepada mereka. Itu satu tafsiran dia. Dari satu Al-Quran. Al-Quran ni kalau kita baca memang menakutkan. Dia punya amaran dia. Amaran kena bakar. Muka kena bakar. Kena sula pun ada juga dalam rantai dia masuk, kata Ibn Abbas, rantai dia masuk dari dubur keluar ke mulut. Dia kena panggang dalam neraka ni, kena panggang, kena bakar, kena itu semua. Allah, dia umpan. Ini semua kalau kita nak dengar, itu bukan nak cakap. Kalau ulama cakap, kalau ni seorang ulama cakap, kalau Allah bagi warning lah, engkau akan dikurung di dalam bilik ni selama 10 tahun. Kalau engkau buat dosa ni, engkau akan dikurung. Kita rasa dikurung berat juga Dia kata kalau Allah cakap dikurung pun aku rasa dah berat sangat. Dikurung aja di dalam bilik. Ini dikurung ke ni? Ini bukan dikurung. Kata tengok tak tahu lah, ada warden ke betul. Tengok bilik penjara tu. Macam mana bilik penjara? Semalam saya tengok bilik penjara Singapura punya. Padahal saya boleh bagi khutbah di sana, tak pernah tengok pun. Yang satu sel punya. Dia kata macam mana diorang hidup macam gini? Dia ada yang special punya lah. Penjara yang special punya, seorang punya. Seorang macam mana dia hidup dengan makan, dia hantar daripada bawah lah, dengan gini semua. Dia kata ngeri juga. Kita lihat, itu penjara tu macam gitu je. Tapi neraka macam mana tu kan? Hidup dalam neraka macam penjara ke? Penjara makan okey kan? Makan saya lepas khutbah tu, ni penjara Changi tu, saya akan keluar, saya akan makan. Saya tanya dengan chef tu lah, siapa yang masak ni? Itu orang penjara lah masak. Pasal murah saya makan RM2 je, $2 je. Dia punya pasal kan, ayam semua besar-besar, tapi sikit darah betul orang dalam. Yang masak orang dalam. Makanan dia tuan-tuan, saya tengok ini biar betul. Ini lepas tu saya makan sedap. Dia kata, ini sama ke diorang makan dalam? Yang lunch ni sekarang kita makan lunch, dia makan sama Ustaz. Dia kata sama juga dia makan dalam. Allahuakbar. Cakap biar betul aku makan. Makan tu, suka diorang dalam penjara, duduk dalam penjara. Sukalah, makanan dia sedap semua. Itu penjara. Kalau nak cakap neraka pula, Allahuakbar. Nana tuan-tuan, bau dia, busuk dia dan kuning dia, nana. Macam mana kita kalau bagi semangkuk, Allahuakbar, tak digambarkan semangkuk nana supaya telan. Fear factor tak ada buat nana punya lah. Fear factor buat macam-macam lah. Nana tak ada Allahuakbar. Kita tengok nana, dari mana nana dia collect So kena bakar kan, badan besar-besar semua. Gigi geraham dia macam gunung Uhud. Ahli neraka ni gigi geraham dia badan dia besar. Dia bila dah besar, bila kena bakar mana ada hospital bila ada semua je jadi menana. Bila kulit dah dibakar kan, macam ni, tak lama je dah menana. Itu nana semua dikolek. Daripada nana ahli neraka ni dihidangkan orang neraka juga yang
yang akan minum. Allah nanti buat zakum, buat ini semua. Dan kemudian tak habis juga tuan-tuan kita. Sikit lagi. Kemudian dengan dia punya makanan, dengan ini tak mengerikan ke? Ini tak mengerikan ke? Sebenarnya dia menakutkan. Dia menakutkan dan dia betul-betul memberi amaran kepada kita. Tapi hati kita ni memang kadang tak dapat merasai kengerian atau dahsyatnya siksaan dalam neraka ni. Ada barrier lah kita cakap. Ada selaput ke apa Kalau buat contoh je tuan-tuan buat contoh je. Siapa sini guru tengok dua orang murid. Satu yang nakal, satu yang baik. Yang baik ni kita cakap sikit aja. Ambil handphone ni. Dan mak awak punya telefon, saya nak cakap dengan mak awak. Dah melalak dia tuan-tuan. Baru juga itu. Yang ini cakap apa pun steady je. Saya panggil mak awak mak awak datang sini, panggil lah ustaz. Kurang ajar betul. Saya gini macam tak ada apa-apa. Tak makan saman lah. Yang ini cakap sikit je melalak, menangis gini semua. Kita yang mana satu tuan-tuan? Bila kita dengar Quran, kita yang ni ke yang ni? Kalau steady je belakang. Alhaakumut takatsur. Tak macam wailul likulli humazatil lumazah, macam tak ada apa-apa je. Takut-takut kita yang ini punya. Tak ada apa-apa. Dengar ayat Quran, dengar ayat siksa, dengar yang macam orang seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti para sahabat dah menangis. Ada yang pingsan, sahabat-sahabat bila dengar Rasulullah baca ayat-ayat Quran. Ada seorang sahabat cakap, aku rasa macam hati aku melayang bila dengar Al-Quran. Jadi memang menakutkan tuan-tuan. Memang menakutkan. Tapi itu satu yang sampai sekarang lah saya rasa ini kita lacking betul-betul, kekurangan kita. Bila kita dengar amaran-amaran dalam Quran ni aja, macam mana hati aku ni tak takut pula ni. Tak berdebu-debu, tak takut. Ini ada masalah dengan hati kita. Kalau kata Uthman bin Affan, kalau hati awak ni jernih, hati macam budak tu lah, budak yang baik ni. Kalau budak baik ni, kita bagi warning dia sikit aja. Mata dah mendidih, air mata, takut, gini semua. Tapi yang biasa dengan buat jahat ni, dia tak ada apa-apa. Jadi ada problem dengan hati kita ni semua. Macam ni kita tak boleh merasai amaran ini. Kita warning. Kalau kena amaran dunia je, Allah punya takut. Cakap akan dihadap ke mahkamah pada 30 September, pada Disember, kerana melakukan kesalahan ini. Sekarang ni dah tiap malam solat tahajud, takut betul. Mohon kepada Allah, kita takut dia. Dulu di Singapura saya pernah ceritakan, dia ada weekend car tu. Kereta weekend je. Jadi kalau kita langgar weekend car, awal-awal dia boleh sampai kena 1,000 sampai kena 10,000, ada yang sampai 5,000 kena fine tu. Saya ada weekend car, satu hari tu jalan lupa nak letak pula. Saya ingat berapa bulan tu setiap hari tengok letterbox datang surat saman tu. Punya takut macam Allah, ni kalau kena fine ni aku kena macam ni. Perasaan takut betul-betul. Pasal dah buat silap dan rasa kalau kena fine macam mana. Macam mana kalau kena fine? Tak bukan menghadap mahkamah je, fine aja. Kita rasa macam perasaan tu ada. Kenapa perasaan ini tak ada? Kita dah buat silap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada confirm lah kita dah buat silap yang dulu-dulu semua. Kita dah buat silap. Kenapa perasaan ini tak ada? Ini kalau aku mati ni macam mana ni? Macam mana dengan kesilapan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dosa, dengan kesilapan. Kenapa perasaan itu tak ada? Ini yang kita nak kena fikirkan. Sedangkan Allah cakap ini adalah pemberi amaran. Dari dulu pun, sekarang pemberi amaran. Dan para sahabat semua, mereka benar-benar menerima amaran Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul merasai betul-betul ini macam surat amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Allah kata azifatil azifah, telah dekat hari kiamat. Allah.